Anak yatim ni siapa? Ya, kita lihat sedikit berkenaan dengan definisi berkenaan dengan anak yatim ini. Okay. Kalau menurut syariah punya definisi berkenaan dengan yatim, anak yatim ni, kata Ibnu Manzur, beliau mengatakan bahawa al-yatim itu adalah bagi yang kematian ayah. Yang kematian ayah. Maknanya anak yatim ini merujuk kepada kematian ayah. Kematian ibu tidak dinamakan sebagai anak yatim. Tetapi definisi ini kalau kita lihat secara perundangan di Malaysia ni diluaskanlah. Maknanya kematian ibu ataupun ayah dinamakan sebagai anak yatim. Anak yatim. Ini kalau yang asasnya lah. Secara asas. Sebab apa? Sebab antaranya adalah dari sudut penjagaan dan pemberian nafkah. Kalau dulu, kalau ibu tinggal kepada ibu, masalah. Sebab uruf pada masyarakat dulu ni, ibu ni tidak bekerja. Ibu tidak bekerja. Yang bekerja hanyalah ayah. Jadi bila ayah ada, mak yang tak ada, bolehlah untuk jaga dan boleh untuk memberikan nafkah kepada anak tadi. Jadi tak adalah keperluan yang mendesak untuk dijaga oleh pihak-pihak yang lain. Tapi apabila melibatkan mak atau ketiadaan ayah, kematian ayah, jadi bila mak ni, bila pendapatan tak ada dan sebagainya, maka perlu perhatian daripada pihak-pihak yang lain untuk memberikan nafkah kepada anak yatim. Jadi apa yang disebutkan, contohnya Al-Imam Al-Jurjani, dia kata seorang yang yatim ialah seseorang yang bapanya telah meninggal dunia kerana nafkah adalah di atas tanggungjawab bapa tersebut, bukan atas ibu. Manakala bagi haiwan, yatim adalah apabila kematian ibunya. Jadi apalah haiwan. Jadi bila ni disebabkan nafkah, antara ilah dia disebabkan nafkah. Tetapi tak ada masalah lah jika sekarang ini untuk diluaskan definisi tersebut supaya adanya ialah bila ada pihak-pihak pelindung tanggungjawab kepada anak yatim ni, yang tak kira lah bapa ataupun ibu ni, polisinya tak apa untuk diluaskan. Tak apa untuk diluaskan, ia adalah lebih baik. Contohlah, syarat untuk berkahwin. Dan dalam Islam ni, tak adalah banyak syaratnya macam hari ni. Kan kalau hari ni kena pergi kursus, kena cucuk, kena cucuk cek HIV status kesihatan. Jadi semua tu syarat-syarat tambahan yang baik untuk kelangsungan perkahwinan tu. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, anak yatim itu merangkumi supaya polisi yang dibuat, misalnya pusat-pusat perlindungan, polisi kerajaan untuk membantu anak yatim ini boleh diluaskan. Makna tidak terhad kepada yang kematian ibu saja, tetapi termasuk juga kematian dua-dua sekali. Ini berkenaan dengan yatim itu siapa. Dan yang kedua, umur. Umur yatim itu berapa. Dalam mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali mengatakan bahawa umur yatim itu adalah di bawah 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah. Maknanya bawah umur 15 tahun itulah umur yatim. Umur yatim. Ini sebagaimana yang berdasarkan khabar yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yang menyatakan, aku menyerahkan diriku kepada Nabi pada peperangan Uhud ketika aku berusia 14 tahun.
Jadi biasalah para sahabat dulu ni antara yang berdamping dengan Nabi ni remaja-remaja. Ya, remaja-remaja yang mereka ini sangat matang ya untuk berjuang dengan Nabi SAW walaupun terpaksa kena mengorbankan nyawa. Jadi biasa umur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun itu umur sahabat kebanyakannya pada awal. Jadi dia nak menyertai peperangan Uhud pada usia 14 tahun. Dan Nabi tidak mengizinkan kerana baginda tidak menganggap aku telah cukup umur. Ya, telah cukup umur. Aku juga nak menyertai Nabi pada peperangan Khandaq ketika berusia 15 tahun dan Nabi mengizinkan kerana baginda menganggap aku telah balik. Telah cukup umur. Ini riwayat Ibn Hibban dan dalam Sahih. Dan dalam peperangan, ada beberapa peperangan kata Imam Syafi'i, Nabi pernah tolak 17 orang daripada sahabat yang mereka ini di bawah umur 15 tahun. Yang belum 15 tahun. Dan apabila ulama Malikiyah mengatakan 18 tahun dan demikian juga Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa 18 tahun. Mazhab Maliki dengan Hanafi mengatakan bahawa umur baligh itu 18 tahun. Bukan 15 tahun. Berbezalah tadi dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dengan beralasan bahawa dalam surah Al-Isra' menyebut wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, ya, untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia dewasa serta layak menguruskan hartanya sendiri. Jadi Ibnu Abbas bila menafsirkan ayat ni, umur 18 tahun adalah Ibnu Abbas kata umur 18 tahun adalah amat sedikit ahli ilmu yang cenderung kepada. Akan tetapi ia diterima sebagai langkah berhati-hati. Jadi Ibnu Abbas antara pendapat di kalangan para sahabat mengatakan bahawa umur 18 ni confirm. Dia confirm cukup umurnya 18 tahun. Sebab bukan kewajipan solat sahaja dikira di situ, tetapi pada umur 18 tahun tu, sebab anak yatim ini orang lain yang menjagakan harta untuk dia. Kalau orang lain tu tak apalah. Kalau dia ibu bapa tu, anak dia, ibu bapa dia boleh urus sampai dia. Kalau mak ayah dia rasa dia layak, dia ni lah, umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Tapi anak yatim ini, sekiranya pihak penjaganya tak mau nak jaga, jadi pada umur 18 tahun tu sesuai untuk dia menguruskan harta dia sendiri. Tak ada pilihan. Sebab dia tak ada orang tua nak jaga dia. Jadi undang-undang yang kita pakai ni adalah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan pandangan dalam mazhab Maliki dan Hanafi tadi, iaitu 18 tahun. Itu undang-undang syariah kita. Di semua negeri mengambil pandangan selain daripada mazhab Syafi'i lah dalam hal ini, iaitu mengambil pandangan 18 tahun. Demikian juga di tempat lain pun begitu juga. Dalam hal ini mereka tidak mentarjihkan pandangan mazhab Syafi'i. Mungkin ya kalau itu antara yang baik jugalah, disebabkan umur 18 tahun ni dah habis sekolah. Kan dah habis dia punya training dia tu, boleh bekerja dan sebagainya, adalah waktu usia yang dipertanggungjawabkan. Baik. Itu berkenaan dengan umur anak. Jadi kita tahulah
berkenaan dengan anak yatim itu siapa. Baik, yang pertama kita masuk sikit ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 berkenaan dengan tema perintah berbuat baik dengan anak-anak yatim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat kepada Bani Israel ini, apa dia antaranya, iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Itu syariat kita dan syariat sebelum daripada kita lagi, iaitu umat Nabi terdahulu, iaitu jangan mensyirikkan Allah. Itu antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala tekankan sejak daripada Nabi Adam lagi lah, iaitu berhati-hati dalam jangan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik. Jadi bab syirik ini syirik sekutu. Bila ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sangat berbahaya disebabkan apa? Allah sebut tidak ada dosa yang diampunkan melainkan dosa syirik. Dosa syirik ini tidak akan diampunkan. Sebab tu lebih baik sadu zari'ah ni lebih baik lagi daripada kita memelihara diri kita daripada syirik. Sebab kita takut walaupun ada, kan sekarang ni macam-macam lah. Kan sekarang ni macam-macam aliran-aliran yang bermacam-macam yang kadang-kadang mengambil pandangan-pandangan yang sangat-sangat lemah, yang meminta bantuan daripada roh, daripada kubur, daripada menganggap seseorang itu boleh diminta bantuan, mentakdiskan seseorang dan sebagainya. Itu perlukan kepada dalil yang kuat. Tetapi dalam masalah-masalah tu adalah pandangan-pandangan yang lemah, yang kita lihat secara akalnya pun takkanlah mereka-mereka ini boleh memberikan manfaat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab agama lah, dalam bab agama, terutamanya dalam kita beribadah, dalam beribadah. Kalau bab lain tu tak ada masalah lah. Kita nak minta bantuan pada kawan kita, nak minta bantuan kepada doktor dan sebagainya, had tu urusan yang, tetapi urusan ibadah itu kita perlu berhati-hati dalam daripada melakukan syirik. Dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Disuruh untuk melakukan kebaikan kepada keluarga dan kaum kerabat dan anak-anak yatim. Dekat sini Allah bagi tahu suruh untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim serta orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia waqulu linnasi husna, perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Ini antara tuntutan yang Allah kehendaki kepada Bani Israel. Kemudian kamu berpaling, membelakangkan perjanjian setia kamu itu. Bila kita ni, bila dah kalimah syahadah itu, kita berjanji untuk mengikuti apa yang diturunkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat terdahulu syahadahnya ada juga yang berjanji dengan Nabi untuk mengikuti apa sahaja segala perintah itu, tetapi mereka ini mengingkari perjanjian. Mengingkari.
kecuali sebahagian kecil daripada kamu. Maknanya punya dahsyatnya mereka ini disebabkan ialah Bani Israel ni antara orang yang Allah berikan kelebihan pada mereka ni, bangsa yang kuat, bangsa yang pandai, bijak. Ya, bangsa yang pandai, bijak, semua sekali ada dekat mereka. Jadi dengan sebab itu mereka ni sangat mudah untuk berasa ujub dengan diri mereka sendiri, iaitu mereka tidak mahu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak mahu bantuan daripada Allah, mereka menyibukkan urusan dengan dunia, sehingga kan mereka ini lupalah untuk beribadah, untuk mengikut apa yang Allah suruh. Dan sememangnya kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian setia. Jadi ini pun akhir-akhir zaman ni pun dah jadi pada kita juga. Kan dah jadi pada kita. Apa yang dekat sini semua yang ramai orang tidak mengendahkan. Kalau anak yatim lagi lah. Kan sekarang ni banyak berlaku. Itu yang heboh. Yang tidak heboh lagi berlambak lah. Yang mana mendera, yang mana mengambil kesempatan kepada anak yatim. Mengambil dia punya hak dia. Semua itu adalah perkara-perkara yang Bani Israel dah ingkar dulu. Bani Israel dah menzalimi anak-anak yatim. Jadi demikian jugalah berlaku di akhir-akhir. Tapi ini daripada mula lagi sebenarnya. Daripada zaman selepas daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kezaliman kepada anak yatim ni sentiasa berlaku lah. Cuma berat tak berat. Tetapi kalau pada hari ni, kalau kita dengar tu banyak lah. Banyak yang berlaku. Dan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Maksudnya berkenaan dengan urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad tentang masalah anak-anak yatim. Jadi ada sahabat-sahabat ini bertanya berkenaan anak yatim. Anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baik. Maknanya menguruskan berkenaan dengan anak yatim ini, urusan mereka, memudahkan urusan kehidupan mereka itu adalah amat baik. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Sebab kita tahu bahawa orang Arab jahiliah ini dia sangat budaya dia sangat fanatik kepada kabilah. Fanatik kepada kabilah. Selain daripada kabilahnya, second class. Kaum yang second class. Orang yang second class. Jadi dia akan memberikan special apa saja treatment kepada kabilah dia. Tapi kabilah ni dia bukanlah saudara mara yang kecil macam kita pada hari ini. Kabilah tu sangat besar lah. Sangat besar. Sehingga ada ribuan satu kabilah. Jadi kabilah ini dia ada sekumpulan-sekumpulan yang ada first classnya. Mereka akan layan kabilah dia sangat ni lah, special lah. Jadi bila nak kerja ke, nak apa ke, mereka akan layan kabilah dia special. Jadi bila melibatkan kabilah yang lain, kalau kabilah yang lain itu adanya hubungan yang baik dengan kabilah lagi satu ni, okey lah. Tetapi kalau bergaduh, kalau tak baik, kalau tak adanya MOA ke MOU ke dengan kabilah yang lain tu, maka menyebabkan
mereka ini tidak dilayan dengan baik. Jadi terutamanya misalnya anak yatim. Jadi anak yatim, siapa yang menguasa, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang ni, bila mereka tengok anak yatim, mereka tak mengendahkan. Tak layan lah. Tak layan kepada anak yatim. Jadi Nabi ubah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil berat berkenaan dengan anak yatim. Kerana mereka itu saudara-saudara kamu seagama, walaupun bukan kabilah, walaupun mereka ini di luar daripada keluarga kamu, kabilah kamu, maka disebabkan kamu bersaudara agama, hubungan sesama manusia itu, maka perlu layan mereka ini dengan baik. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaiki. Jadi Allah tahulah, walaupun dalam dunia ini kita tahu bahawa ada orang ni dia buka pusat-pusat perlindungan anak yatim ini dengan niat yang baik, tetapi sebenarnya orang nampak baik tetapi dengan dia nak mengambil kepentingan tertentu. Jadi kat sini Allah bagi tahu siap-siap bahawa Allah mengetahui. Dan jika Allah kendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan untuk bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi disebabkan hal itu, boleh sahaja Allah ini tidak mahu memberikan peluang untuk manusia ini melakukan kebaikan. Tetapi Allah membuat keadaan tersebut, adanya anak yatim, adanya fakir miskin dan sebagainya, disebabkan untuk memberikan peluang kepada manusia ini untuk membuat kebaikan. Untuk membuat kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi itu berkenaan dengan dua ayat, berkenaan dengan suruh untuk perintah berbuat baik kepada anak-anak. Jadi cukuplah kot sekadar tu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan masuk pada kuliah yang akan datang berkenaan dengan perintah berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.